You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. You came to me in a time of despair. I called on you, you were there with love. What would my life be to not know the unseen, the worlds between? For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in that hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want
is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala habibika nabiyika Mustafa. You came to me in the time of despair. I called on you, you were there. Without you, what would my life be? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kasim pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kita pada hari ini. So hari ini kita nak bincang tentang apa muslimah? Tahu tak cakap tentang apa? Ada tak buka kitabnya sebelum kita nak mulakan kuliah ni? Kalau adalah ya buka. Kalau tak ada tu kira je memang tengah tunggulah kita nak bincang tentang apa kan. Tapi perbincangan minggu lepas ingat lagi tak? Kita cakap tentang apa? Minggu lepas kita bincangkan berkenaan dengan siapa nama orang tu ya? Malik ibn Nuwairah al-Yarbu'i. Okey, Malik ibn Nuwairah al-Yarbu'i at-Tamimi. Yang merupakan ada kes lah antara beliau dan juga siapa hari itu Khalid ibn Al-Walid. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana isu itu diselesaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendapat laporan berkenaan dengan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh Khalid ketika beliau mengambil sesuatu tindakan sewaktu beliau menjadi panglima perang di dalam peperangan yang berlaku antara beliau dan juga Malik ibn Nuwairah. Baik, jadi hari ini ya muslimah kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan satu lagi golongan murtad yang akan ditumpaskan oleh Khalid ibn Al-Walid. Masih lagi berada di bawah kepimpinan beliau kerana jika kita melihat ya kepada perbincangan lepas berkenaan dengan Khalid ibn Al-Walid. Okay, Khalid ibn Al-Walid, kita dapati bahawa Abu Bakar radhiyallahu an memberikan kemaafan kepada beliau dan setelah itu kita dapati kedua-dua belah pihak settle lah isunya kan. Jadi bila settle isunya, penerusan untuk menumpaskan golongan murtad diberikan kepada Khalid ibn Al-Walid.
Jadi Abu Bakar radhiyallahu an tidak memecat Khalid ibn Al-Walid daripada jawatannya sebagaimana yang diminta oleh Umar bin Al-Khattab pada perbincangan kita minggu lepas kita dah sentuh tentang hal itu. Jadi pada hari ini muslimah kita akan masuk pada muka surat 124. Dalam muka surat 124 ini kita ada satu perbincangan berkenaan dengan peperangan Aqraba di Yamamah dan kisah terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab. Jadi perang Aqraba ini adalah satu peperangan yang berlaku antara tentera muslimin dan juga tentera nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Peperangannya masya-Allah ya, dia agak hebatlah peperangan yang berlaku antara kedua belah pihak. Kalau nak dibandingkan dengan peperangan yang sebelumnya pada misi memerangi golongan murtad dan peperangan Aqraba ini, kita lihat ia merupakan satu peperangan yang begitu besar, begitu hebat dan banyak mengorbankan jiwa dalam peperangan tersebut. Jadi dalam peperangan ini juga ia merupakan satu peristiwa yang menamatkan riwayat Nabi palsu ini, iaitu Musailamah Al-Kadzab. Maka di situ kita lihat pada muka surat 124 silakan untuk buka muka suratnya. Pada muka surat 124 kita ada satu perbincangan perang Aqraba di Yamamah dan kisah terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab. Setelah memaafkan Khalid ibn Al-Walid, Abu Bakar As-Siddiq mengutusnya untuk memerangi Bani Hanifah di Yamamah. Jadi Abu Bakar terus menghantar Khalid ibn Al-Walid ke Yamamah, iaitu untuk fokus kepada satu bani yang namanya Bani Hanifah. Dan Bani Hanifah ini dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Okay. Jadi dia pergi ke sana untuk mengikuti arahan yang diberikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada beliau dan mengerahkan kaum muslimin bersama dengannya. Pimpinan kaum Ansar ketika itu adalah Thabit bin Qais ibn Syammas, dan di sana ada beberapa kategori tentera yang telah dibahagi-bahagikan dan antaranya ialah tentera di kalangan Ansar. Sebab kalau di Madinah ni dia ada Muhajirin, ada Ansar dan juga ada golongan Arab lah yang bukan Muhajirin dan Ansar. Jadi mereka ni dibahagikan kepada bahagian sedemikian, lalu setiap di kalangan mereka ada pemimpinnya. Dan antaranya kalau kita lihat di sini dijelaskan bahawa kalau pemimpin daripada kaum Ansar dilantik ialah Thabit bin Qais ibn Syammas. Dan pada masa itu Khalid mulai bergerak menuju kepada Bani Hanifah, menuju ke Bani Hanifah. Dan ketika dia dalam perjalanan menuju ke Bani Hanifah yang terletak yang menetap di Yamamah pada masa itu, dia bertemu dengan golongan-golongan murtad di dalam perjalanannya. Dan kita dapati dalam perbincangan ini menunjukkan kepada kita bahawa setiap kali Khalid ibn Al-Walid dia bertemu dengan golongan murtad, dia akan menumpaskan mereka, iaitu menghapuskan golongan murtad ini. Dan kita juga dapati ketika beliau melewati pasukan berkuda milik Sajah. Masih ingat lagi siapa Sajah? Sajah tu bukan okey, Sajah tu ialah seorang nabi palsu di kalangan wanita yang kita juga pernah bincangkan bahawa dia ada kesepakatan antara dia dan juga Musailamah Al-Kadzab. Jadi di sini Sajah dia memiliki tentera berkuda. Okay, dia ada stationkan lah, maknanya dia ada tempatkan tentera-tentera berkudanya di beberapa kawasan. Jadi ketika Khalid ibn Al-Walid menuju ke Bani Hanifah yang menetap di Yamamah itu tadi kan, dia juga bertembung dengan kumpulan ataupun pasukan berkuda milik Sajah. Jadi Khalid menyerbu mereka hingga mereka itu lari dan akhirnya Khalid ibn Al-Walid berhasil menghalau mereka atau mengusir mereka dari Jazirah Arab. Jadi ini merupakan antara kita panggil kejayaan Khalid ibn Al-Walid di dalam misi dia, antaranya ialah menghalau ataupun mengusir tentera pasukan berkuda yang dimiliki oleh Sajah di kawasan Jazirah Arab. Baik, sementara itu Abu Bakar As-Siddiq menyertakan bala bantuan di belakang Khalid untuk menjaganya dari belakang. Tadi Khalid ibn Al-Walid dia sudah berangkat terlebih dahulu bersama dengan tenteranya.
Namun di belakangnya ada satu lagi kumpulan tentera yang disiapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an untuk menjaga kumpulan tentera yang dipimpin oleh Khalid ibn Al-Walid daripada diserangi oleh pihak musuh. So itu yang strategi yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an bagi membantu misi menuju ke Bani Hanifah yang terletak di Yamamah itu tadi berhasil dan tidak mendapat sebarang gangguan daripada pihak musuh yang lain. Justru kita dapati dalam perjalanan ini setiap kali ada musuh, antaranya golongan murtad yang tidak terlibat di Yamamah dan juga seperti pasukan tentera berkuda saja ataupun mereka yang selainnya yang berada di belakang ataupun yang mengejar pasukan tentera Khalid ibn Al-Walid untuk menumpaskan mereka agar mereka tidak sampai ke Yamamah, maka di sini Abu Bakar meletakkan satu lagi tentera di belakang mereka agar dapat melindungi ataupun menjaga pasukan tentera Khalid ibn Al-Walid daripada serangan pihak musuh yang difokuskan daripada arah belakang. Okey, baik. Sebelumnya ya muslimah kita dapati misi untuk menumpaskan Musailamah Al-Kadzab di Yamamah sebenarnya diberikan kepada sahabat yang lain. Iaitu kita lihat di sini pada muka surat 125, sebelumnya kita dapati Abu Bakar telah menghantar satu utusan iaitu di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal dan juga Syurahbil untuk menuju kepada Musailamah Al-Kadzab. Namun kita dapati kedua-dua tentera ini ataupun pasukan tentera yang dipimpin oleh Ikrimah dan juga Syurahbil mengalami kekurangan jumlah tentera. Okey, kalau kita lihat dalam teks kita di sini, kita dapati diceritakan kepada kita namun keduanya tidak mampu menghadapi Bani Hanifah, iaitu pasukan tentera Ikrimah dan pasukan tentera Syurahbil tidak mampu untuk berhadapan dengan pasukan tentera Bani Hanifah disebabkan jumlah tentera mereka yang amat banyak. Okey, jumlah tentera mereka yang amat banyak iaitu sekitar 40,000 orang tentera. Namun di sini kita lihat ada satu isu juga yang berlaku kepada pasukan tentera Ikrimah yang mana beliau terlampau terburu-buru untuk menyerang tentera Bani Hanifah yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi kalau kita lihat di sini, Ikrimah dia terburu-buru memulai peperangan sebelum kedatangan temannya Syurahbil. Seharusnya kalau kita lihatlah dalam perbincangan ini, Ikrimah dia tunggu terlebih dahulu Syurahbil datang bersama dengan pasukan tenteranya untuk support. Okey, untuk support pasukan tenteranya yang kurang. Tapi dia tiba-tiba dia terlebih dahulu pergi menyerang Bani Hanifah. Baik, apabila dia memulakan peperangan tersebut tanpa menanti kedatangan pasukan tentera daripada kawannya yang dipimpin oleh Syurahbil ini, dia mengalami kekalahan di dalam peperangan awal. Okey, dalam peperangan awal yang dipimpin oleh beliau. Sehingga dia dipukul mundur, maksudnya dia dikalahkan tak kala mereka berpapasan di jalan, keduanya sepakat untuk berbalik. Jadi maknanya bila Ikrimah, pasukan tentera Ikrimah dia terlebih dahulu menyerang Bani Hanifah, di situ kita dapati berlakulah kekalahan yang sedikit yang menyebabkan dia bersama dengan tenteranya terpaksa berpatah balik daripada medan peperangan tersebut dan akhirnya berjumpa dengan kumpulan tentera yang dipimpin oleh Syurahbil di pertengahan jalan. Baik, maka di sini kedua-dua pasukan tentera daripada pihak tentera muslimin iaitu Ikrimah dan juga Syurahbil, ada dua. Sekarang ni kita sedang menanti Khalid ibn Al-Walid untuk datang ke Yamamah memberikan sokongan bagi kedua-dua pasukan tentera kaum muslimin yang sudah berada di sana. Dan apabila Musailamah Al-Kadzab beliau mendengar tentang kedatangan tentera Khalid ibn Al-Walid, dia pun buat satu lagi plan. Okey, Musailamah, iaitu dia menempatkan pasukannya di satu tempat yang bernama Aqraba. Sebab itu peperangan ini kita namakan ia dengan Aqraba. Okey, kerana dia menempatkan pasukan tenteranya di sebuah tempat yang bernama Aqraba.
iaitu yang terletak di penghujung bumi ataupun di penghujung negeri Yamamah. Sementara perkebunan tepat di belakang mereka, Musailamah mengobarkan fanatisme kesukuan pasukannya dan bangkitlah fanatisme penduduk Yamamah memenuhi ajakannya. Jadi kita lihat di sini, bila Bani Hanifah mereka berperang dan Musailamah dia tahu kelemahan Bani Hanifah ialah terletak pada kesukuannya, iaitu kepada Bani mereka, iaitu Bani Hanifah itu sendiri. Jadi bila berlaku ataupun bila dibangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan fanatism kesukuan di situ, maka di sini bangkitlah semangat mereka untuk keluar berperang. Jadi Musailamah Al-Kadzab dia melakukan hal yang sedemikian untuk membangkitkan semangat Bani Hanifah agar memerangi tentera muslimin, yang mana ada 3 kumpulan, iaitu satu yang dipimpin oleh Ikrimah, kedua dipimpin oleh Syurahbil, dan yang ketiga yang bakal support kedua-dua pasukan ini ialah Khalid ibn Al-Walid. Maka di sini kita lihat Musailamah setelah dia berjaya membangkitkan semangat fanatisme antara Bani Hanifah yang dipimpin oleh beliau, maka beliau memecahkan ataupun beliau membahagikan kumpulannya kepada 2, iaitu kita lihat kepada perenggan yang berikutnya dalam kitab kita ni ya Muslimah, diceritakan kepada kita Musailamah menempatkan pada 2 sayap pasukannya masing-masing Al-Muhakkam bin Tufail dan juga Ar-Rajjal. Okey. Jadi ada 2 orang yang ditempatkan di dalam pasukannya. Kedua-dua mereka ini merupakan orang kuatlah kepada kepimpinan Bani Hanifah, iaitu pertama beliau letakkan Al-Muhakkam bin Tufail dan kedua Ar-Rajjal bin Unfuah. Okey. Persoalan kita di sini ialah siapakah Ar-Rajjal? Jadi Ar-Rajjal ni dia ada isu ataupun dia ada kisah yang kita panggil tidak kurang nak cakap hebat, dia tak hebat lah. Cuma dia ni ada satu kes yang mana dia bermuka-muka. Okay, dia bermuka-muka yang akhirnya dia mengkhianati keislaman yang dia miliki. Iaitu kalau kita rujuk kepada cerita yang dibawakan di dalam kitab kita Al-Bidayah wa An-Nihayah ini, disebutkan bahawa Ar-Rajjal sebelumnya adalah sahabat Musailamah yang pernah bersaksi bahawa dia mendengar Rasulullah mengatakan bahawa Musailamah telah mendapatkan wahyu seperti Nabi. Jadi Ar-Rajjal ini dia beritahu kepada orang ramai bahawa Nabi Muhammad SAW kata Musailamah dia diberikan wahyu sebagaimana seorang Nabi. Ini adalah pengakuan palsunya, penyaksiannya yang palsu, yang dusta yang beliau ucapkan kepada orang ramai, yang menyebabkan orang ramai percaya kepada apa yang beliau sampaikan. Kerana apa? Dia memang pernah bertemu dengan Nabi SAW, Ar-Rajjal ini. Jadi bila dia kata sedemikian, kita dapati di sini akibat kesaksian palsunya itu. Jadi bila dia ucapkan perkataan-perkataan yang palsu, yang mana dia kata dia dengar Nabi kata Musailamah ini adalah seorang yang memang mendapat wahyu sama sebagaimana Nabi, dia memberikan satu kesan ataupun impak yang begitu dahsyat kepada masyarakatnya, yakni Bani Hanifah, yang mana orang terlaknat ini merupakan di antara orang yang paling besar kesesatannya dari penduduk Yamamah. Kerana apa dipanggil sebagai orang yang paling besar kesesatannya? Bermula daripada kesaksian beliau ataupun penyaksian yang beliau ucapkan itu, itulah yang menyebabkan ramai orang percaya Musailamah Al-Kadzab adalah seorang Nabi. Kalau dia tak ucapkan sedemikian, kalau dia tak berikan satu ungkapan yang sedemikian, maka mungkinlah kita kata, mungkin memanglah possibility dia untuk orang murtad tu ada, tapi mungkin tak seramai. Tak seramai yang kita boleh dapati menyokong Musailamah sehingga ada 40,000 orang tentera. Itu ramai Muslimah. Kita tak kata 400 atau 4,000 tapi 40,000 orang tentera yang menyokong. Maknanya ramai orang yang murtad kerana ucapan yang disebutkan oleh Ar-Rajjal ini. Jadi ya Muslimah, kita lihat di sini. Hingga akhirnya penduduk Yamamah mengikuti Musailamah, semoga Allah melaknat keduanya, iaitu Musailamah dan juga Ar-Rajjal. Bahkan kita dapati Ar-Rajjal pernah datang menghadap Rasulullah SAW dan sempat membaca surah Al-Baqarah.
Nampak tak? Orang yang baca Al-Quran, sempat baca Al-Quran, sempat jumpa Nabi. Okay, dalam keadaan yang sedemikian, dia akhirnya melakukan satu perbuatan yang terkutuk di dalam agama. Yang mana itu adalah satu perbuatan yang mana bila dia lakukan, dia menyebabkan ramai orang yang mengaku Musailamah itu sebagai seorang Nabi. Jadi bagi saya di sini, mengapa orang percaya ucapan dia? Kerana dia pernah bertemu dengan Nabi. Bahkan dia baca surah Al-Baqarah di hadapan Nabi SAW. So di situ, bila dia balik ke Yamamah, daripada Madinah balik ke Yamamah, dan dia sampaikan satu berita, tak mustahil orang percaya kerana kesempatan beliau bertemu dengan Nabi SAW. Okey, baik. Jadi pada waktu itulah terjadi pemurtadan besar-besaran. Pada waktu itu terjadi pemurtadan besar-besaran dan Abu Bakar mengutusnya kepada penduduk Yamamah untuk berdakwah menyeru mereka kepada Allah agar mereka tetap setia di atas Islam. Dan ketika Abu Bakar memerintahkan Ar-Rajjal untuk menyeru penduduk Yamamah kembali kepada Islam. Tapi sebaliknya kita dapati apa yang dilakukan oleh Ar-Rajjal, justru dia pun murtad bersama dengan Musailamah dan bersaksi bahawa Musailamah adalah seorang Nabi. Terbalik benda tu. Abu Bakar radhiyallahu an minta dia di sana, okey, sebagai seorang utusan yang mampu untuk menyelamatkan keadaan, iaitu membawa kembali orang yang telah murtad, sebab pada asalnya tak ramai yang murtad yang nak dengar cakap Musailamah al-Kadzab. Tapi kemudian bila dia datang balik ke Yamamah, lalu dia pula yang memberikan penyaksian bahawa dia dengar Nabi kata Musailamah adalah seseorang yang mendapatkan wahyu sebagaimana Nabi, akhirnya terjadilah pemurtadan ataupun satu peristiwa murtad besar-besaran di Yamamah. Yang bermula daripada dia. Walaupun sebelum dia balik ke Yamamah itu memang sudah ada orang yang murtad, tapi tak sebesar jumlahnya sebagaimana sebelum dia pulang. Kerana pengakuan yang beliau ucapkan itu tadi, akhirnya kita dapati Musailamah mendapat sokongan yang begitu hebat daripada penduduk Yamamah kerana percaya dengan apa yang beliau ucapkan. Jadi, ada sebenarnya ada kisah-kisah lah yang lain yang berlaku. Ustazah pun tak nak bincang begitu panjang lebar berkenaan dengan Ar-Rajjal ini. Tapi saya harap nanti muslimah semuanya boleh rujuk dalam kitab kita pada muka surat 126 berkenaan dengan kisah Ar-Rajjal inilah. Okey. Adalah banyak lagi yang disebutkan dalam kisah tersebut sebab kita pun tak nak drag perbincangan kita pada hari ini kerana kita pun nak habiskan berkenaan kisah peperangan Aqrabah. Jadi, ya muslimah, dengan keadaan Musailamah al-Kadzab yang memiliki seorang sahabat bernama Ar-Rajjal bin Unfuah itu tadi yang menyokong kepimpinan palsu beliau sebagai seorang Nabi, kita dapati bahawa Musailamah al-Kadzab dia berjaya mengaturkan satu strategi perang yang begitu mantap kerana apa? Memiliki sokongan yang padu daripada pihak tentera yang jumlahnya begitu ramai. Maka setelah itu kita lihat ya di sini pasukan Khalid pun tiba. Pasukan Khalid yang dalam perjalanan ini dipimpin oleh beliau dan kita dapati ya dalam keadaan yang mana di depan pasukan dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. So, kumpulan tentera Khalid ibn Al-Walid kita lihat ia terbahagi kepada 3. Depan, kanan dan kiri. Di bahagian depan, di bahagian depan tentera Khalid Al-Walid dipimpin oleh Syurahbil. Kemudian kanan dan kiri tentera Khalid ibn Al-Walid dipimpin oleh Zaid dan juga Abu Huzaifah. Namun sebelum itu ya muslimah, kita dapati Musailamah dia telah memberangkatkan terlebih dahulu panglima tenteranya iaitu Maja'ah bin Murarah. Okey, Maja'ah bin Murarah sebelumnya seramai 40 orang tentera. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa 60 tentera yang mana khusus sebagai penunggang kuda. Okay, iaitu tentera berkuda lah kita kata 60 orang. Dan bila mereka ini keluar berperang yang terlebih dahulu dipimpin oleh Maja'ah bin Murarah, mereka sebenarnya juga ada satu misi iaitu untuk menuntut balas di atas terhadap Bani Tamim dan juga Bani Amir. Kemudian ketika kembali kepada kaumnya dan teman-temannya ditangkap oleh kaum muslimin dan dibawa kepada Khalid. Namun kita dapati ya,
Majaa' bin Murarah, dia bersama dengan tenteranya ini, sama ada 40 orang tentera ataupun 60 orang tentera berkuda yang dipimpin oleh beliau, akhirnya berjaya ditumpaskan oleh tentera Khalid ibn Al-Walid dan kesemuanya ditawan, termasuklah Majaa' bin Murarah, dan akhirnya dihadapkan di hadapan Khalid ibn Al-Walid. Dan ada banyak versi juga berkenaan dengan apa yang berlaku terhadap tentera berkuda, yang dipimpin oleh Majaa' bin Murarah ini. Disebutkan bahawa kesemua mereka dihukum bunuh oleh Khalid ibn Al-Walid, melainkan Majaa' bin Murarah dibiarkan hidup dalam keadaan yang terikat di dalam kemah Khalid ibn Al-Walid. Kerana apa? Mereka kata Majaa' bin Murarah merupakan orang yang memiliki strategi peperangan yang begitu hebat. Jadi Khalid ibn Al-Walid ingin simpan dia ni sekejap ni kan, untuk mengetahui berkenaan dengan strategi peperangan daripada pihak musuh. So begitulah saya ringkaskan cerita berkenaan dengan Majaa' bin Murarah yang ada dalam kitab kita. Baik, seterusnya Muslimah, kita lihat begini. Berlaku pertempuran yang hebat antara kaum muslimin dan tentera Musailamah Al-Kadzab. Kalau kita rujuk pada muka surat 127 pada perenggan yang kedua, terus masuk pada perenggan yang kedua muka surat 127, disebutkan bahawa ketika kedua pasukan bertemu, Musailamah berkata kepada kaumnya, maknanya dia mengobarkan semangat kaumnya berkenaan dengan supaya kalian ini menjadi orang yang bermati-matian berperang, supaya kalian tidak mati, agar isteri-isteri kalian tidak dinikahi oleh orang lain dan ditawan. Atau mereka akan dinikahi dengan paksa. Maka itu yang diucapkan oleh Musailamah Al-Kadzab kepada tenteranya, yang menjadi antara sebab mengobarkan semangat mereka untuk berperang dan menentang kaum muslimin. Dan dalam peperangan ini, saya nak ringkaskan begini. Ketika peperangan yang berlaku di Aqrabah, mereka yang turut serta dalam peperangan ini di kalangan kaum muslimin, kebanyakan mereka adalah orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Okey, orang yang banyak menghafal Al-Quranul Karim, dan antara mereka ialah yang paling banyak menghafal surah Al-Baqarah. Jadi tidak kira sama ada mereka di kalangan Ansar, di kalangan Muhajirin ataupun di kalangan orang Arab. Okey, apa beza antara Ansar, Muhajirin dan Arab ni lah? Kalau Muhajirin iaitu penduduk Makkah yang berhijrah menetap di Madinah kan? Okey, kalau Ansar penduduk asal Madinah. Jadi orang Arab ni yang bukan daripada Makkah ke Madinah lah. Okey, so kita faham sedemikian. Maka mereka ni semua bukan tentera yang kita panggil masyarakat biasa. Bukan orang awam, bukan begitu. Tetapi ada kualiti diri yang begitu Masya Allah Tabarakallah. Yang mana kebanyakan mereka adalah penghafal Al-Quran yang saling memberi semangat antara satu dan yang lain berperang untuk menegakkan agama Islam. Sebab itu kalau kita rujuk kepada teks-teks dialog yang ada di dalam kitab kita ini, saya tak boleh baca semua Muslimah, sebab nanti dia akan memang jadi perbincangan yang begitu panjang. Saya tak dapat nak habiskan perbincangan tajuk ini pada hari ini, dan kita akan bawa kepada 2 sampai 4, 5, 6 sesi untuk satu tajuk sahaja. Jadi saya nak ringkaskan dengan seringkas-ringkasnya perbincangan ini. Yang penting, yang perlu kita semua tahu, mereka yang terlibat dalam peperangan ini adalah di kalangan sahabat yang banyak menghafal Al-Quranul Karim. Dan ramai juga di kalangan mereka yang meninggal dunia ataupun mati syahid dalam peperangan ini. Okey, jadi sebab itu kita lihat di sini kalau terus pergi kepada muka surat yang ke 129. Okey, kalau kita lihat kepada muka surat 129, peperangan di Aqrabah, yang mana sebuah tempat yang terletak di penghujung Yamamah, yang dimulai dengan satu peperangan yang peperangan balas antara pihak musuh dan tentera muslimin dengan begitu hebat. Kemenangan kita dapati memang nampak berada pada pihak tentera muslimin. Sehingga setelah hampir selesai apa yang berlaku di Aqrabah itu, Khalid ibn Al-Walid
masuk ke dalam kebun. Kebun ini dia berada di Aqrabah tu tadi, yang berada di bahagian belakang tempat peperangan tersebut. Tempat ini merupakan tempat persembunyian Musailamah Al-Kadzab. Dan beberapa tentera lah disebutkan bahawa ada juga di dalamnya terdapat istana tempat persembunyian beliau. Dan di sinilah tempat beliau diserang. Musailamah Al-Kadzab mati di dalam tempat ini, iaitu tempat kebun tersebut. Jadi peperangan ini dia pun daripada satu tempat yang tanah lapang dibawa masuk ke satu tempat perkebunan yang menjadi tempat persembunyian Musailamah Al-Kadzab. Di dalam ini dipanggil sebagai Hadiqatul Maut, iaitu kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai kebun kematian lah, kebun kematian, kerana tempat dibunuhnya Musailamah Al-Kadzab. Bukan satu orang sahaja yang terlibat di dalam misi untuk menumpaskan ataupun menamatkan riwayat Musailamah Al-Kadzab ini. Tetapi ada beberapa orang di kalangan tentera muslimin yang terlibat di dalam pembunuhan itu ataupun di dalam misi untuk menamatkan riwayat Musailamah Al-Kadzab. Baik, kalau kita lihat ya muslimah pada muka surat 129 pada perenggan yang terakhir sekali. Okey, pada perenggan yang terakhir sekali kita dapati apabila tentera muslimin, kaum muslimin berhasil masuk ke dalam kebun, baik dari pintunya maupun dari dindingnya. Sebab begini, asalnya kebun itu ditutup rapat dan ada tentera yang menjaga kebun tersebut. Yang mana pihak tentera muslimin tidak dapat masuk dalam kebun itu. Tapi apa yang tentera muslimin buat, mereka ni saling membantu antara satu dan yang lain. Yang kalau kita tengoklah cerita-cerita perang kat dalam TV ke apa kan nanti ada orang naik, kemudian naik satu tembok, kemudian masuk dalam kan, pihak luar masuk ke dalam kan. So itu yang dibuat oleh tentera muslimin. Yang mana bila ada di kalangan tentera muslimin yang berjaya masuk ke dalam kebun ini, mereka pun memecahkan benteng daripada dalam yang menyebabkan kebun tersebut dapat diserbu daripada pelbagai arah. Daripada luar. Okey, sebab luar ni adalah tentera muslimin yang akan masuk ke dalam kebun tersebut. Jadi bila berlaku hal yang sedemikian yang akhirnya kebun itu dah berjaya ditakluki oleh tentera muslimin, inilah kita panggil masanya untuk mencari Musailamah Al-Kadzab yang sedang bersembunyi di dalamnya. Jadi Musailamah Al-Kadzab, disebutkan di situ, hingga akhirnya mereka sampai ke tempat Musailamah yang terlaknat itu. Waktu itu dia sedang berdiri di salah satu pagar kebun yang berbolong, maknanya ada lubang kan, seolah-olah dia seekor unta jantan yang gagah. Dia ingin bersandar dalam keadaan tidak tahu apa yang harus dilakukan kerana kemarahannya yang memuncak. Biasanya jika syaitannya datang maka dia akan mengeluarkan buih dari mulutnya. Maknanya begini muslimah, Musailamah ini dia bukan sahaja seorang nabi palsu, tetapi dia adalah ahli sihir. Dia adalah ahli sihir yang mana menyesatkan ramai orang dengan sihirnya yang dia kata itu adalah mukjizat. Kononnya lah dia kata itu mukjizat. Jadi di sini dia kata bila syaitan ni datang, bila dia itu dikuasai oleh jinnya, kebiasaannya mulutnya akan berbuih. So dalam keadaan yang sedemikian, so dia pada masa itu dia dalam keadaan yang marah apabila tentera muslimin berjaya menakluki tempat yang menjadi satu, kita panggil pot, yang dia berjaya menyebarkan ataupun dia berjaya mendapat satu kuasa diakui ataupun diangkat sebagai seorang Nabi. Jadi pada masa itu dia tak dapat terima dengan kekalahan yang ditempuh oleh yang diperoleh oleh dia dan pihak tenteranya. Jadi dia dalam keadaan yang begitu marah, kita dapat di dalam teks ini diceritakan hingga mulutnya berbuih kerana dikuasai oleh syaitan yang ada dalam diri dia. Dan pada masa itu kita dapati Wahsy bin Harb maula Jabir bin Mut'im, dia datang mendekatinya dengan cepat lalu dia melemparkan tombaknya ke arah Musailamah. Inilah yang kita panggil orang yang berjaya menumpaskan ataupun yang menamatkan riwayat Musailamah Al-Kadzab, yang mana tepat mengenainya hingga tembus ke belakang punggungnya. Jadi tombak itu dilontarkan ke arah beliau sehingga tombak tersebut tembus ke belakang. Dan dengan cepat Abu Dujana Simak bin Kharashah mendatanginya dan menebasnya dengan pedang hingga terjatuh. Jadi ada kita panggil
ada teamwork lah di sini ketika nak menamatkan riwayat Musailamah al-Kadzab. Satu lempar tombak, kemudian daripada jauh yang mereka yang dekat itu datang lalu menebasnya dengan pedang. Daripada masa itu adalah di kalangan wanita yang menyaksikan pembunuhan tersebut dan sebagainya, kita dapati menjerit dan sebagainya. Adalah banyak kisah-kisah yang disebutkan di sana, cuma saya tak nak baca lah apa yang disebutkan di situ. Boleh baca sendiri ya. Yang penting, yang poin-poin penting Sazadah dah sebutkan di sini. Dalam peperangan ini ya Muslimah, ada ramai korban. Okey, maknanya di pihak musuh tu sendiri, kalau kita lihat di dalam kitab dijelaskan bahawa ada 10,000 orang yang terkorban di pihak musuh. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan ada sebanyak 21,000 orang. Okey, manakala di kalangan kaum muslimin ada yang menyebutkan 600 orang, ada juga yang menyebutkan 500 orang yang terkorban. Itu mati syahid di dalam peperangan ini. Dan peperangan ini dia terjadi, disebutkan kalau kita lihat pada muka surat 131 berkenaan dengan tanggal terjadinya peristiwa ini, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan peristiwa ini terjadi pada 11 Hijrah. Okay, kalau kita merujuk kepada pendapat Khalifah bin Khayyat, Muhammad ibn Jarir dan sebahagian ulama salaf, mereka berkata peristiwa peperangan Yamamah ataupun peperangan Aqrabah ini terjadi pada tahun 11 Hijrah. Kemudian Ibnu Qani' berkata peperangan ini terjadi di penghujung akhir tahun ini. Namun kalau kita merujuk kepada pendapat Al-Waqidi dan lain-lainnya, beliau berkata peperangan ini terjadi pada tahun 12 Hijrah. Okey, jadi cara nak menggabungkan kedua riwayat itu tadi, 11 atau 12. Maka dia kata gini, cara menggabungkan dua riwayat ini bahawa peperangan dimulai pada tahun 11 Hijrah dan baru selesai pada tahun 12 Hijrah. Okey, lama. Peperangan bermula pada tahun 11 Hijrah, kemudian dia selesai pada tahun 12 Hijrah. Sebab yang 11 Hijrah ni dia penghujung 11 Hijrah, kemudian ketika penghujung itu akhirnya dia tamat pada 12 Hijrah. Bagi saya dia awal tahun 12 Hijrah. Okey, so begitulah kita lihat bagaimana tamatnya riwayat Musailamah al-Kadzab di dalam peperangan yang bernama Aqrabah ataupun perang Yamamah ini, yang menurut saya ianya merupakan satu peperangan yang mengorbankan banyak jiwa kerana satu orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Okey, dan peperangan ini sebenarnya dia adalah peperangan yang begitu besar sehingga disebutkan sebagai peperangan dengan dua nama peperangan, iaitu perang Aqrabah dan juga perang Yamamah. Di dalam kitab-kitab sejarah yang lain juga ada merekodkan berkenaan dengan kisah ini. Kalau nak rujuk dalam kitab sejarah yang lain, cuba cari saja Musailamah al-Kadzab. Pasti tentang peperangan Yamamah ini akan diceritakan di dalam teks-teks sirah lah yang menceritakan berkenaan dengan Musailamah al-Kadzab di dalam pemerintahan kerajaan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Okey, baik. Namun di sini ada satu perkara sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Dalam buku kita ada menyertakan satu kisah yang mana datang delegasi Bani Hanifah kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Ini kita panggil sebagai setelahnya. Selepas itu mereka ni di kalangan Bani Hanifah yang sudah bertaubat kembali kepada agama Islam, mereka datang bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau kita rujuk yang Muslimah pada muka surat 131 di bawah tajuk kedatangan delegasi Bani Hanifah kepada Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada mereka, tolong perdengarkan kepada kami sebahagian dari Al-Quran versi Musailamah. Jadi Abu Bakar nak dengar Musailamah sebab dia mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Jadi dia ada Al-Quran dia sendiri yang dia sampaikan kepada pengikut-pengikutnya yang mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Jadi Abu Bakar nak dengar bagaimana ungkapan kata ataupun lafaz-lafaz Al-Quran versi Musailamah itu yang dipegang oleh mereka yang murtad bersama dengan Musailamah. Jadi mereka pun sebelum itu mereka tanya kepada Abu Bakar, okey, apakah anda memaafkan kami wahai Khalifah Rasulullah untuk tidak menyebutkannya? Mereka kata gini, kalau boleh kita tak nak bacakan.
Kan malu nak baca benda yang merepek ni maksudnya. Mereka kata boleh tak kalau engkau maafkan kami kalau sebenarnya kami tidak mahu untuk membacakan ayat Al-Quran versi Musailamah. Tetapi Abu Bakar berkata kalian mesti memperdengarkannya. Okey, jadi maka mereka berkata di antara ayat Musailamah, lihat Muslimah di dalam teks kita itu ada kisah berkenaan dengan katak. Okey, ada kisah berkenaan dengan katak. Kalau saya letakkan ni di dalam slide kita di sini, ini antara versi Al-Quran yang disebutkan oleh Musailamah Al-Kadzab, dan teks ini ada di dalam kitab kita, iaitu dia sebut dia cerita pasal katak lah dalam versi Al-Quran dia tu kan. Dia kata ya difda'u binta bukan banata, ya difda'u binta difda'in bintu difda'in. Saza sebut pun silap lah, dah memang bukan Al-Quran pun tak apalah ya. Okey, bintu difda'in naqi lakum tanqain. Okey, lalma tukaddirin wala syariba tamna'in ra'suki fil ma'i wa dhanabuki fit tin. Maksudnya apa? Wahai katak, anak kepada dua katak. Okay, tak tahulah apa maknanya. Bersihkan bagi kalian, saya akan menjadi bersih. Kamu tidak mengotori air, tidak pula mencegah orang untuk minum. Kepalamu di air sementara ekormu di dalam lumpur. Ini Al-Quran versi Musailamah Al-Kadzab. Kita kalau baca, bila saya baca ni kan dalam keadaan yang sebut putus sasul tadi tu kan, kita tak nampak adanya keindahan daripada sudut kesusastraan, tidak ada keindahan daripada sudut maksud. Ia hanya bentuk penceritaan berkenaan dengan katak. So apa keistimewaan katak itu yang diceritakan begini? Apa ibrah, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada penceritaan beliau berkenaan dengan katak? Jadi apa yang ingin ditunjukkan oleh Musailamah ialah dia ada syair. Okey, dia ada syair yang bagi dia syair itu setanding dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tadi bila Abu Bakar minta kepada Bani Hanifah, delegasi Bani Hanifah untuk bacakan Al-Quran versi Musailamah ini, mereka ni rasa malu nak baca. Jadi mereka kata boleh tak maafkan kami kalau kami tak nak baca. Tapi Abu Bakar kata mesti bacakan. Kenapa Abu Bakar paksa? Kerana ia adalah bentuk pengajaran untuk kita. Untuk semua yang ada yang menyaksikan kedatangan delegasi daripada Bani Hanifah, bahawa nampak sangat perbezaan antara Al-Quran, ayat Al-Quran dan kata-kata manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Okey, lalu cuba buat satu ungkapan kata seolah-olah itu adalah ayat Al-Quran. Jika kita merujuk dalam kitab kita ya Muslimah, ada beberapa lagi ayat yang ditampilkan kepada kita sebagai contoh, iaitu antaranya dikatakan wal mubzirati zar'a wal hasidati hasda wal dhariyati qamha wat tahinati tahna kan wal khabizati khubza wal tharidati tharda wal laqimati luqma ihalatan wasamna. Ungkapannya seolah-olah dia nak buat macam ayat Al-Quran. Tapi bila kita rujuk kepada maksudnya, kepada ungkapan katanya, ia serba tidak kena. Tak cantik, tak indah. Ia memang tak boleh untuk kita letakkan setanding dengan Al-Quranul Karim. Jadi Musailamah Al-Kadzab, kalau kita merujuk kepada muka surat 133 pada perenggan kita kedua yang terakhir di situ, beliau bukan sahaja cuba tiru Nabi dalam keadaan untuk datangkan satu versi Al-Quran yang didatangkan daripada diri dia sendiri, iaitu versi Musailamah. Tetapi ada beberapa keadaan yang cuba beliau tiru Nabi SAW berkenaan dengan mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Contohnya ya, jika kita lihat pada muka surat 133, apa yang dibuat oleh Musailamah? Para ulama sejarah menyebutkan bahawa Musailamah berusaha meniru Nabi SAW sampai ke telinganya bahawa maknanya ada cerita bahawa yang Nabi pernah meludah ke dalam sebuah perigi, maka tiba-tiba airnya menjadi banyak. Dan dia usaha untuk tiru apa yang dibuat oleh Nabi SAW itu tadi. Dan dia pun juga meludah di sebuah telaga, tetapi air sumur itu tak jadi banyak, malah airnya menjadi kering. Kan? Dan dia juga pernah meludah
dia juga pernah meludah pada sumur lain tu, pada telaga lain, maka airnya juga pula berubah menjadi masin. Dan dia pernah berwuduk, kemudian sisanya, iaitu bekas wuduk itu, disiramkan ke sebuah batang kurma dan tiba-tiba kurma tersebut menjadi kering dan mati. Dan dia pernah mengusap, maksudnya dia pernah dibawalah kepadanya dengan 2 orang bayi yang berusaha, dan dia pun berusaha untuk memberkahi bayi itu tadi kan, dengan mengusap bayi tersebut menggunakan kedua tangannya. Okey, dan dia usap kepala kedua bayinya. Ternyata tak lama setelah itu didapati salah seorang bayi itu kepala dia rambut tak tumbuh. Rambut tak tumbuh di atas kepala bayi itu, dan lainnya, dan bayi yang seorang lagi lidah dia menjadi kelu, tak boleh bertutur. Jadi di sini kita lihat Musailamah al-Kadzab yang seorang pendusta ini, dia bukan nak acah-acah, bukan saja nak acah-acah sebagai seorang Nabi yang ada Al-Quran, tetapi dia juga nak bajat jadi seorang Nabi yang boleh buat sebagaimana Nabi SAW. Yang mana kita dapati memang tak boleh lah. Kan, sebab apa yang ada pada Nabi itu adalah mu'jizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh ada pada manusia biasa. Hatta tak mungkin ada pada seorang yang mengamalkan ilmu sihir yang mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Jadi maknanya jauh. Memang tak boleh terjangkau. Okey, apa yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzab jika nak dibandingkan dengan diri Nabi SAW yang merupakan Khalilullah, iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita pelik kat sini, ada juga orang yang ikut dia. Kan ada juga orang yang ikut dia. So, bila Abu Bakar radhiyallahu an, beliau kan sampai dia mendengar apa yang dibacakan berkenaan dengan ayat Al-Quran versi Musailamah al-Kadzab itu tadi. Apa kata Abu Bakar? Dia kata begini, alangkah celakanya kalian, di mana kalian letakkan akal fikiran kalian. Sampai begitu Abu Bakar kata, ni kalau kita dalam bahasa Melayu kita, otak letak mana? Kalau kita bahasa Melayu lah, kita orang Melayu kan, ya Allah, otak korang letak mana? Macam gitu. Kita kalau bahasa orang Melayu yang bahasa kasar ni kan, otaknya letak mana? Tak boleh fikir ke kan? Kalau ayat-ayat sekarang ni, tak boleh brain tak boleh brain. Aku memang tak boleh brain, korang tak boleh brain kan? Otak tak ada ke apa? Jadi Abu Bakar kata apa begini, mustahil perkataan seperti itu, iaitu perkataan-perkataan seperti ini yang membincangkan berkenaan dengan kata ini yang dia buat versi Al-Quran dia, ini merupakan kalam ataupun ucapan yang berasal daripada Tuhan. Memang pelik sangat-sangat. Orang yang boleh berfikir kan, yang menerima kebenaran adalah kebenaran, dia pasti akan menolak sesuatu yang namanya kepalsuan. Jadi ini merupakan satu bentuk yang pengajaran yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita ni muslimah. Yang saya juga dah pernah sebutkan dalam beberapa sesi kita yang lepas. Dan bila saya menceritakan berkenaan dengan saja, bila kita membincangkan berkenaan dengan berkenaan dengan nabi-nabi palsu lain yang pernah ditampilkan kisahnya sebelum ini. Begitu juga berkenaan dengan Musailamah ini, iaitu bila datang kepada kita dengan sesuatu perkara yang palsu, lebih-lebih lagi ia berkaitan dengan agama kita ini. Kita jangan cepat ataupun kita jangan mudah-mudah ambil dan percaya. Kena periksa terlebih dahulu, kena fikirkan terlebih dahulu betul ke tidak apa yang diucapkan oleh orang ini. Okey, jadi pengajaran yang boleh kita ambil dalam perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan Musailamah al-Kadzab. Pertama, ya begini muslimah, sesuatu perkara yang salah akhirnya dia akan musnah. Kan? Apa-apa perkara yang salah, perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, walaupun kita kata dia memiliki pengikut yang ramai, okey, dia memiliki pengikut yang ramai, dia ada ramai followers lah, kalau dalam bahasa kita sekarang ni, dia ada ramai followers, orang semua ikut dia, sampai ada 40,000 orang tentera yang sanggup bermati-matian demi dia, seorang nabi palsu ini. Tapi akhirnya hal-hal yang berkaitan tentang perkara yang sesat, perkara yang salah, ia ni tak kekal. Pasti satu masa dia akan musnah, dia akan ditumpaskan. Ini yang berlaku kepada Musailamah al-Kadzab. Sebab itu juga yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apa kata Nabi? Inna sidqa yahdi ilal bir
kejujuran, sesungguhnya kejujuran, kebenaran, ia akan bawa kepada kebaikan. Kita kalau sentiasa menjadi seorang muslimah yang berada pada jalan yang benar, yang sentiasa ingin buat perkara-perkara yang baik, yang sentiasa jujur, yang sentiasa mementingkan hal-hal yang betul, maka hal itu akan bawa kita kepada perkara-perkara kebaikan. Kerana apa muslimah? Nabi SAW menegaskan di dalam hadis ini, iaitu wa innal birra yahdi ilal jannah. Kerana kebaikan yang dimulai daripada sesuatu perkara yang benar, perkara yang jujur itu, ia akan bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebaliknya, Nabi SAW mengatakan kepada kita, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Tetapi sesungguhnya perkara-perkara yang bohong, palsu, ia akan bawa kepada fujur. Fujur ni maksudnya hal-hal yang merosakkan. Hal-hal yang merosakkan, hal yang memusnahkan, hal-hal yang jahat. Okay, perkara-perkara yang jahat. Kerana apa? Wa innal fujura yahdi ilan nar. Setiap perkara yang jahat, yang mana kita mulai perkara jahat itu dengan hal yang palsu, hal yang bohong, ianya akan bawa kita ke neraka Allah Azza wa Jal. Jadi sebab itu jangan sesekali kita terlibat dalam perkara-perkara yang bohong, perkara-perkara yang palsu. Kerana kita takkan tenang bila kita berada dalam keadaan yang kepalsuan. Orang kata don't be, jangan jadi orang yang fake, jangan jadi orang yang palsu. Kita ni kalau fake, kan, fake F-A-K-E, kita ni kalau fake ni, kalau kita palsu, kan, plastik, orang yang plastik, cakap bohong, suka bermuka-muka, ia adalah perkara yang tidak baik untuk diri kita. Kenapa ia tidak baik? Kerana ia akan bawa kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so pegang pengajaran kita yang pertama ini, baik. Jangan jadi orang yang palsu, jangan jadi orang yang palsu luar dan dalam. Sebab orang yang palsu luar dan dalam ini, dia tak bahagia. Yang akhirnya kalau dia tak bertaubat daripada kepalsuan dia, kebohongannya, ia akan bawa dia ke neraka Allah Azza wa Jal. Seterusnya yang terakhir muslimah, perbincangan kita pada hari ini dengan poin kita yang kedua, dari sudut pengajaran yang boleh kita ambil dalam perbincangan kita ialah setiap lafaz atau ayat yang dikatakan setanding dengan Al-Quran adalah dusta. Jangan kita percaya. Kalau ada orang datang di hadapan kita, orang kata kepada kita, cuba kau tengok ayat ini. Cantik tak kata-kata dia? Cantik kan? Ini sebenarnya adalah Al-Quran yang mana Allah lupa nak turunkan kepada Nabi. Kalau ada orang kata begitu kepada kita, kita nak percaya, oh ya bagus ayat Al-Quran ni tak sangka rupanya ada ayat yang tertinggal dalam Al-Quran. Kita ni kadang-kadang orang perempuan, ya Allah, na'udzubillah lah ada perangai macam ini. Cepat percaya dengan orang. Nampak satu benda ataupun nampak satu perkara yang kita rasa takjub, kita rasa suka, kita rasa wow, kita rasa kita percaya. Ini masalahnya kadang-kadang kita ni. Orang lelaki pun sama jugalah kan, sebab ni kuliah khas untuk muslimah. Tapi bagi saya ramai orang perempuan begitu. Yang akhirnya dia percaya, kemudian dia pun menyebarkan hal itu kepada orang lain. Jadi perkara-perkara yang seperti ini kena hati-hati. Siapa pun yang datang, hatta kalau dia pun Ustazah Sakinah lah sekalipun kan, kalau dia nama dia Ustazah Sakinah, Dr. Sakinah kata, kalau saya ni kata ini adalah ayat Al-Quran padahal itu tidak ada dalam Al-Quran dan saya claim ini adalah ayat Al-Quran yang baru turun, nak percaya ke tak nak? Of course kita kena tolak daripada siapa pun ia datang. Kerana apa? Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan kepada kita, kalau orang yang baca Al-Quran, kalau orang yang sentiasa melazimi dirinya dengan Al-Quran, dia akan faham dan dia akan tahu ayat Al-Quran tidak ada orang yang boleh datangkan setanding dengannya, dengan ayat ataupun syair yang macam mana sekalipun. Syair itu indah macam mana sekalipun, ia takkan mampu untuk ditandingi. Sebab cuba buka muslimah dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-88. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah pesan kepada kita, Allah ingatkan kepada kita menerusi Nabi SAW. Allah kata begini, Allah kata qul la in ijtama'atil ins wal jin. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya mereka ini, jika mereka di kalangan jin dan manusia berkumpul,
kita ni manusia ni ramai. Okey, manusia ni satu dunia ni, berapa ramai kita ni. Kemudian kita berkumpul bersama dengan jin yang kita tak tahu berapa jumlah population orang tu berapa. Tak tahulah, jin dekat Singapura lain, jin dekat Malaysia lain, jin dekat Sri Lanka lain kan. Jin dekat mana-mana, satu dunia ni, atas langit, bawah langit, dalam bumi semua kan, tak tahu berapa ramai. So kalau kita ni umat manusia dan juga umat jin, Allah kata kalian berkumpul. Dengan tujuan apa? Ala ayyatu bimithli hadzal Quran. Berkumpul dengan tujuan untuk mendatangkan sama sebagaimana Al-Quran ini. Allah pesan kepada kita, la ya'tuna bimithli. Kalian takkan mampu untuk datangkan sama sebagaimana Al-Quran itu. Takkan mampu. Dalam keadaan kita ni, walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun kita umat manusia seluruh dunia dan jin keseluruhannya saling membantu untuk merealisasikan, menghadirkan satu bentuk Al-Quran yang baru. Allah kata kita takkan dapat dan kita takkan mampu untuk datangkan sama sebagaimana Al-Quran. Sebab itu orang yang sentiasa baca Al-Quran, yang bukan hanya sekadar membaca tetapi dia mentadabbur, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dia takkan mudah percaya bila ada orang datang kepada dia lalu claim ini Al-Quranul Karim. Ayat ini, ayat yang tertinggal, boleh baca, boleh amalkan. Kita akan tolak mentah-mentah muslimah kalau ada orang yang datang kepada kita dan mengajukan kepada kita dengan ayat-ayat yang begitu. Lebih-lebih lagi lah kalau ayatnya macam cerita katak tu tadi kan. Lebih-lebih lagi lah. Tu kalau datang kepada saya tengok, dah kenapa lah kan. Memanglah ajaran sesat kita panggil. Jadi jaga akidah kita ni sebaik-baiknya. Bagaimana? Dengan cara kita ni sentiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, hayati, tadabbur, amalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita dalam Al-Quran, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Okey, jika sekiranya ada soalan di bawah sana mungkin boleh diberikan kepada saya ataupun saya boleh ambil satu ataupun dua soalan jika sekiranya ada. Ada soalan? Kalau tak ada, tak apa juga. Alhamdulillah juga kalau tak ada soalan. Ya. Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, saya rasa terbaik juga jika kita mengakhiri kuliah kita pada hari ini. Rasanya semua jelas sudah terang lagi bersuluh begitu. Agaknya begitulah ya keadaannya yang menyebabkan sampai tak ada soalan nak tanya. Pelik juga kelas saya dekat Masjid Kasim ni, tak ada orang lagi soalan. Kalau di masjid lain biasanya banyak pula soalannya. Okey, tak mengapa. Jika tidak ada sebarang persoalan, insya-Allah ya muslimah, kita jumpa pada minggu hadapan untuk mengikuti apakah kisah selanjutnya di dalam misi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an untuk menumpaskan gerakan Ar-Riddah atau golongan murtad di dalam pemerintahan beliau. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, nikmat kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi pada perbincangan kuliah kita ini di sesi yang akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.